Okey, aku tak puas lagi balon PAS ni. Semalam pemuda PAS kata PRK air kuning ini isyarat penolakan rakyat kepada kerajaan perpaduan baik di pusat ataupun di negeri Perak. Hujahnya dia kata UMNO gagal capai sasaran 18,000 undi dan sokongan akar umbi Perikatan Nasional PAS kukuh tak merosot seperti mana yang disebut oleh pengarah pilihan raya mereka Sanusi. Apa yang mereka tak cerita adalah kalau kau ambil data PRU 15 kursi air kuning ni, kau compare kan dengan PRK semalam, undi PAS sebenarnya merosot teruk 700 lebih. 20 pusat mengundi, 19 UMNO menang. Satu PDM sahaja PAS yang PAS menang. Itu pun majoriti tipis. PRU 15 hari itu PAS dapat 6,812 undi kalau tak silap. Semalam PAS hanya dapat 6,059. Ada penurunan yang sangat signifikan dekat situ. UMNO dapat 11,000. Semalam PRU 15 hari itu dapat 9,000. Berlaku vote transferability yang sangat jelas dari pengundi-pengundi Pakatan Harapan mengundi calon PN hasil kerjasama baik di peringkat pusat bawa ke tapah ataupun air kuning. PRK semalam sebenarnya satu gempa bumi untuk PAS, bukan setakat kalah, gempa bumi untuk kem Perikatan Nasional. Kerana ada PDM, ada beberapa PDM yang PAS menang sebelum ini, datang PRK kali ni PAS tewas dengan begitu teruk sekali. Bukan setakat kalah kepada calon UMNO, kalah kepada PSM, Sungai Lesung, Cangkat, Mengkuang. Itu semua kubu PAS, tempat kubu kuat PAS sebelum ini. PAS menang besar, tapi datang PRK kali ini guyup, kalah kepada UMNO. Peningkatan sokongan yang cukup dahsyat di saluran-saluran orang-orang muda, kawasan-kawasan majoriti orang Melayu. Ini petanda jelas rakyat boleh terima gabungan kerajaan perpaduan. Rakyat tolak habis-habisan politik-politik fitnah, politik adu domba, politik maki hamun orang. Terutama sekali pengarah pilihan raya Sanusi. Kau bawa lah lagi Sanusi berceramah. Orang dah tak suka kat kau dah. Pejabat awam solid sokong kerajaan hari ni. Okey, isu voters turnout rendah ni tak payahlah nak jadikan alasan untuk PAS ni nak berselindung ataupun nak selamatkan diri. Terimalah hakikat rakyat dah muak dengan puak-puak korang. Politik yang dibawa oleh PAS Perikatan Nasional ini tak diterima oleh rakyat. Rakyat tolak habis-habisan. Ni PRK kuning semalam ni bukti jelas rakyat lebih berminat dengan politik matang, politik yang tunjangnya adalah idea penyelesaian, bukan caci maki hamun orang. PAS bawa turun habis pimpinan utama, Hadi Awang turun siap bawa keluar fatwa, Muhyiddin, Tuan Ibrahim, Sanusi, Dereh, Sagon, semua peringkat ada turun bantu Ustaz Muhaimin di air kuning. Tapi hasilnya tidak membawa kepada vote di peti undi. Rakyat tak terima korang. Jadi cukup-cukuplah aku nasihatkan PAS, cukup-cukuplah hidup dalam penafian. Terima hakikat bahawa rakyat dah mula sedar politik perkauman, menggunakan sentimen-sentimen agama, menakut-nakutkan orang ini dah tak laku, dah tak relevan. Gelombang hijau yang korang canang-canang itu dah habis dah. Orang dah mula sedar korang ni pembohong, penipu. Orang dah menyampah dah. Hari ini tuan-tuan, mak ayah kita di saluran 1 mungkin tak dah sedar lagi. BN dengan DAP ni duduk sekali makcik. Calon BN ustaz tu pun duduk dengan DAP hari ni. Parti bahaya, parti chauvinis, parti perkauman. Walaupun dia tampilkan dengan lidah yang lembut gigi pada lidah, tapi percayalah, sejarah telah menunjukkan rentetan penubuhan DAP lah. Negara kita semakin hari semakin panas dengan perkauman. Dia habak 3R tak boleh cakap. Perkauman tak boleh cakap, agama tak boleh cakap, ajar tak boleh cakap. Lepas tu kita nak cakap apa? Bak raja kita tak cakap.
Bau agama. PAS kena cakap bau agama. Parti Islam. Salam sejahtera Malaysia. Perkauman ni kena cerita juga sebab musabak. Channel ini. Tuan-tuan dan Panasnya puan yang hubungan antara kaum dihormati di sekalian. negara ni. Sudah kita tahu keputusan muktamad, keputusan rasmi di PRK Air Kuning di mana PAS kalah teruk. Kalah teruk di dalam keputusan yang telah menunjukkan bahawa memang politik tunggang menunggang ditolak oleh orang Perak di Air Kuning, ya. Politik yang penuh dengan hasutan, penuh dengan penuh dengan ya yang tidak baik-baiklah ditolak, tidak diterima. Dan kita dapati ini adalah bukti bahawa rakyat boleh menerima keadaan di mana UMNO bersama-sama dengan Pakatan Harapan. What is the problem? Yang kita tahu negara Malaysia sekarang dalam keadaan yang sangat makmur, sangat dalam jalan yang benar, yang betul, yang tepat untuk menjadi makmur. Jadi ini buktinya bahawa kerajaan telah berjaya mentadbir negara ini. Berkenaan dengan PRK Air Kuning, seperti biasalah, ramailah yang nak tengok konon kalau lawan balik, tengoklah. Cubalah lawan balik, batalkan dan lawan balik. Apa benda batal-batal lagi? Kalau sudah kalah, kalahlah. Ya, kalau sudah kalah, kalahlah. Tak ada rasuah, tak ada apa-apa, insiden yang buruk, tak ada perlanggaran yang ditemui semasa pilihan raya, dan ini menang dengan baik, bertanding dengan baik. Walaupun adalah yang mendakwa bahawa ada calon yang menipu, calon yang tidak melakukan kejujuran yang benar. Adalah isu-isu begitu, tapi pilihan raya ini tetap dijalankan berlandaskan berlunas Undang-Undang Negara Malaysia. Dan kerana itu keputusan rasmi menyatakan bahawa menang. Sudah menanglah. Apa mau ulang lagi? Okay. Dan saya yakin, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ulang tayang sekali lagi pun memang menang juga. Lepas ni mau tunggang apa lagi pula? Isu tentang khinzir, sampai ada orang masuk sungai cari tai khinzir, sampailah ada orang sungguh-sungguh datang ke negeri orang untuk mendedahkan ada khinzir lah, apalah. Yang orang Perak tenang je, orang Air Kuning tenang je, tak ada pun bising-bising ke apakah, semua okey je. Lagipun perniagaan itu perniagaan yang benar, yang betul, ada lesen, dibenarkan dan membayar cukai. Mereka tidak ada salah apa-apa. Semua dilakukan, semua dilaksanakan, perniagaan itu dilaksanakan dengan betul. Jadi itu hanyalah retorik politik saja. Yang akhirnya saya fikir antara sebab kenapa kekalahan, kerana mereka hanya memainkan retorik seperti ini yang tidak ada pun manfaat untuk orang di Air Kuning. Manfaatnya hanya untuk menang pilihan raya ajalah. Lepas tu nak buat apa? Kalau dihentikan perniagaan yang sah itu, apa pula yang terjadi pada ekonomi di sana? Itu sudah lama, berdekad-dekad, berpuluh-puluh tahun dah di sana. Sebelum pilihan raya lagi sudah di sana. Ketika orang-orang PAS masih berkuasa di Perak, sudah ada perniagaan itu. Tapi apa yang diorang buat? Apa Razman Zakaria buat? Pada waktu itu sebagai exco, tak ada. Tapi tiba-tiba pilihan raya, semua bersemangat sampai terjun, sampai masuk dalam air untuk cari benda yang pelik tu. Tak payahlah buat begitu. Lebih baik buatlah kempen yang dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Apa manfaatnya dengan hanya menunjukkan bahawa ada tai khinzir di sana? Itu apa manfaat, saya pun tidak tahulah. Okey, jadi tidak ada pembatalan. Menang sudah tetap menang. Kesimpulannya sudah menang, 100% menang. Tiada apa-apa masalah. Jadi tidak ada pembatalan, ya tuan-tuan dan puan-puan.
Malah kalau ada pembatalan sekalipun, kalau ulang tayang sekalipun, kalah lebih teruk lagi agaknya. Karena sudah tidak ada lah yang boleh kita tunggang di sana. Takkan tunggang kinzir lagi kot. Okey, so apa pendapat anda? Pendapat saya, menang tetap menang, sudah menang, menanglah. Cuba lagi lah no kat tempat yang lain. Cuba lagi tempat yang lain. Kita tunggu nanti no. Okey, bye.